KPM. Assalamualaikum semua. Anda kembali menonton satu lagi episod Mahir pada petang ini. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya sihat-sihat belaka. Cakap pasal sihat ni, kita kena sentiasa menjaga diri kita, memandangkan kita masih belum menang dalam melawat COVID-19. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan anda 1 jam ini. Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada, seperti memakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Satu lagi episod Mahir di mana kita nak ajak kawan-kawan semua untuk mahirkan diri anda dengan topik kita pada hari ini. Sangat-sangat menarik, cukup-cukup best. Siapa? Agaknya guru-guru yang akan bersama-sama dengan kita. Nisa ada sebut 2 orang guru, iaitu guru-guru. Jom kita sama-sama tonton profil mereka. Baiklah semua, jom kita sama-sama mempersilakan guru-guru kita hari ini, iaitu Cikgu Fauziah dan juga Cikgu Zakaria, kedua-duanya dari Kolej Vocational Batu Pahat Johor. Apa khabar Cikgu? Baik. Selamat datang ke Mahir. Saya teruja kerana hari ini kita ada guru-guru yang cukup-cukup bagus yang akan bersama-sama dengan kita untuk topik pada hari ini, iaitu topik menengah atas TVET, teknologi pemprosesan kayu dan kemasan, kerja-kerja lamina pada pembuatan perabot. Sebelum kita pergi kepada apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Nisa nak tunjukkan kepada anda semua, sekiranya kita perlu membuka pelitup muka kita, kita sanitasi dahulu tangan kita. Saya persilakan Cikgu Zakaria dahulu untuk kita sanitasi tangan kita. Silakan. Ya. Okey, baiklah. Kita masih belum menang, Hafiz. Ya, betul. Kita masih belum menang dan kita perlu menjaga SOP yang telah ditetapkan. Silakan Cikgu Zakaria. Ya, dan untuk menyimpan pelitup muka kita, kita perlulah simpan di dalam bekas yang bersih. Contoh macam tadi Cikgu Zakaria dan Cikgu Fauziah ada poket plastik. Macam Nisa ada bekas plastik, boleh dapatkan di mana-mana, ataupun gunakan sebarang bekas bertutup yang bersih. Kalau dah kotor, jangan buang merata-rata. Simpan di dalam poket kalau tak jumpa tong sampah lagi, dan gunakan pelitup muka yang bersih dengan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam agar kita kekal terhindar daripada virus dan juga bakteria. Hari ini kan Cikgu Zakaria, Cikgu Fauzia, apa yang kita nak belajar tentang kerja-kerja lamina? Mungkin ada yang tidak faham atau belum lagi sampai ke topik ini. Cikgu boleh kongsikan tentang topik kita. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Ya, saya. Kerana menyebut kami datang kemari. Alhamdulillah pada petang ini kita akan lakukan kerja-kerja lamina. Macam mana proses itu dilakukan. Khususnya untuk perabot lah, Nisa. Perabot. Jadi untuk itu saya akan berikan rakan saya, Cikgu Fauzia, untuk menerangkan pengenalan dulu, Nisa. Tak kenal maka kita tak tahu, betul? Tak, betul. Kalau tak kenal maka tak cinta. Kalau tak kenal subjek ini, tak kenal apa yang kita pelajari, tak cintalah kita pada subjek ini. Saya nak tanya Cikgu Fauzia, boleh? Kerja-kerja lamina ni biasa terlibat pada perabot yang macam mana? Meja ke, lantai ke, kerusi ke, macam mana Cikgu? Boleh pada semua jenis perabot. Nanti saya akan terangkan fungsinya, di mana kerja lamina ni akan membuat produk kayu tu lebih tahan lama. Wah, itu yang kita beli di kedai dah siap lamina ya Cikgu ya. Jadi yang kita pakai jaminan 10 tahun. Itu sebab adanya kemasan lamina yang membuatkan perabot itu tahan lama. Cikgu saya nak tanya, subjek ini ataupun topik kita ni topik tingkatan berapa kalau di sekolah? Ini untuk pelajar menengah atas, iaitu tingkatan SPM lah. Dan juga pelajar diploma. Pelajar diploma, calon-calon SPM dan diploma yang akan mempelajari topik ini. Jadi saya kira kalau sebut tentang kemasan lamina ni mesti melibatkan banyak peralatan, Cikgu. Betul. Sebab apa, kita pun selain daripada peralatan, kita perlu ada kemahiran. Ya, betul. Jadi kedua-duanya perlu ada, jadi kita gabungkan, perlu dapat hasil yang menarik. Ya, kalau kita nak tahu hasil yang menarik, macam mana Cikgu Zakaria dan Cikgu Fauziah nak kongsikan, kita berhenti rehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM.
Terima kasih kerana masih menonton Mahir di Didik TV KPM. Baiklah, kita tidak mahu membuang masa. Jadi kita nak pergi kepada topik kita hari ini, iaitu kerja lamina dalam pembuatan perabot, khususnya bersama-sama dengan Cikgu Fauziah dan Cikgu Zakaria, kedua-duanya dari Kolej Vocational Batu Pahat Johor. Jom Cikgu, kita kongsikan dengan para penonton apa yang kita nak belajar pada hari ini. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Ya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kerja-kerja lamina dalam pembuatan perabot. Ya. Jadi di sini kalau kita tengok pada perkataan lamina, rasanya Nisa pernah dengar ke perkataan lamina tu? Kalau perkataan lamina dalam bahasa Inggeris dia laminate, Cikgu, betul ke? Okey, tepat sekali. Okey. Pandai Nisa. Okey, sebenarnya lamina ni berasal daripada perkataan laminate, iaitu satu bahasa Latin sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita tengok laminate macam yang saya bawa ni, Nisa biasa buat kerja-kerja laminate. Ya, kertas. Cikgu. Itu kalau kita nak buat buku skrap di sekolah dahulu, saya laminate muka depannya, Cikgu. Ataupun kita nak label kan, Ya, ataupun label, kita nak paparkan papan kenyataan. Betul. Jadi apa sebenarnya, kenapa kita perlu laminate kertas? Sebab mestilah nak bagi dia tahan lama, tak mudah rosak. Betul tak, Cikgu? Tepat sekali. Ya. Jadi untuk mengelakkan kertas daripada koyak dan Ya. lebih tahan lama. Begitu juga dengan produk kayu ataupun perabot, kita perlu juga pasang lamina supaya ia lebih tahan lama, malah fungsi tambahannya ialah ia nampak lebih menarik. Wah, ini yang kita panggilkan kemasan pada sesuatu perabot, Ya, kan, Cikgu? tepat sekali. Okey, baiklah. Jadi saya terangkan seterusnya tentang kerja lamina. Baik, Cikgu. Ikutkan definisi kerja lamina ialah satu proses mengglue bahan lamina seperti vernier dan juga formica kepada permukaan produk kayu kita. Ya. Supaya ia lebih tahan lama. Okey, baiklah. Jadi antara bahan lamina yang digunakan ialah contohnya vernier. Vernier ni sebenarnya berasal daripada kayu balak yang dipotong nipis. Oh. Ketebalan lebih kurang 0.6 mm hingga 2 mm. Dan biasanya vernier ni digunakan pada pembuatan perabot yang mewah. Wah. Jadi antara kayu balak yang digunakan untuk menghasilkan vernier ialah kayu keras berat, iaitu kayu jati. Kayu jati ni agak mahal ya Nisa. Betul. Dan juga yang lain kayu keras, kayu sederhana keras dan juga kayu keras ringan. Okey, di sini saya tunjukkan gambar beberapa lapisan vernier yang ada. Kita boleh tengok di sini menunjukkan corak-corak ira-ira kayu yang halus. Jadi bila kita tampal pada produk kayu, ia akan nampak lebih klasik dan lebih menarik. Okey. Tapi vernier ni dia ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dah tentu pada motif Motif dia. dan corak dia yang cantik. Ya, betul. Tapi kekurangannya ialah vernier ni dia tak tahan suhu yang terlalu tinggi. Okey, selain daripada vernier, kita ada juga formica. Formica ni sebenarnya nama brand. Ya. Dia sebenarnya adalah merupakan lamina plastik. Lamina plastik. Banding formica ni dengan vernier, kebanyakannya memang menggunakan formica. Jadi formica ni berasal daripada serat kayu yang dicampur dengan resin di kilang-kilang untuk menghasilkan formica. Baik. Jadi yang ini banyak digunakan dalam pembuatan perabot. Jadi sama macam vernier, formica pun ada kelebihan dan kelemahannya sendiri Ya. Nisa. Tapi kelebihannya memang lebih daripada vernier, di mana ia senang dicuci dan coraknya berbagai. Betul. Warna juga kita boleh pilih berbagai. Kosnya murah dan juga dia tahan panas, goresan dan tahan asid. Ya, Cikgu, kalau sebut kos murah ni, mestilah dia jadi pilihan lebih ramai orang. Betul tak, Cikgu? Ya, betul. Sebut je murah, sebut je diskaun, Yes. terus okey, saya nak yang murah. Kalau pergi kedai perabot tu mesti nak pilih yang murah. Betul tak, Cikgu? Betul. Ya. Satu lagi Nisa, formica ni Ya. memang sangat mudah dipasang. Oh, okey. Sebab itu pada hari ini kita akan belajar, Cikgu Zakaria akan tunjukkan macam mana nak menggunakan formica sebagai bahan lamina. Okey, baik, Cikgu. Sabar Nisa Ya. Saya tak sabar ni, saya nak tengok macam mana ni. Mana tahu balik rumah nanti tiba-tiba mak saya tengok, meja ni saya pasang. Saya yang pasang. Dah berubah je. Ya. Okey, Cikgu, jom kita teruskan. Okey, baik. Terima kasih. Tadi sedikit Cikgu Fauziah dah menerangkan tentang pengenalan Ya.
kan. Jadi kita tahulah sebelum kita melakukan kerja-kerja, jadi kita tahu pengenalannya dulu. Okey, baik. Bersama saya akan menerangkan tentang bahan ni pula, Lisa. Baik, cikgu. Di sini saya bawakan sedikitlah. Wah. Nak bawa satu lori kan susah, betul tak? Studio dia nanti kecil orang ingat je. cikgu nak buka kedai, cikgu. Yes. Jadi saya akan terangkan tentang bahan-bahan ni dulu ni saya. Di sini untuk lamina, okey, yang ini adalah jenis bahan Formica. Oh ya. Formica ni kilat tu, Lisa. Ya. Jadi permukaan cantik, kilat dan licin. Ada tekstur je yang geometri dan dia datang berbagai-bagai color. Okey. Baik. Dia di pasaran banyak pilihan lah kita. Di pasaran. Jadi ukuran di pasaran yang datang yang kita boleh beli dengan ukuran 4x8 kaki. 4x8 kaki. 4 kaki kali 8 kaki dengan ketebalan mengikut jenis lah. Ketebalan dia 0.5 hinggalah ke 3 mm. Oh, kita boleh pilih, cikgu, nak berapa tebal? Boleh ikut suka kita, ikut keperluan kita. Ya. Macam mana kita nak apa? Dan produk yang penting kita yang cantik. ikut bajet kita, betul, cikgu? Yes. Ikut cing kita. Okey, Lisa. Baik. Ini tadi Formica, Lisa. Formica. Okey, yang ini adalah milamin. Milamin. Lamina, milamin. Biasa milamin ni dia lebih kepada corak-corak kayu lah. Corak-corak kayu yang lebih menarik lah. Ya. Jadi nak menggantikan veneer, kita gunakan milamin. Dia Baik. juga tahan lasak dah di sini, Lisa. Ya. Ni. Milamin lebih tahan lasak. Yes. Okey. Selain daripada itu, Lisa, lamina juga ada diperbuat daripada PVC. Dia lebih lembut lah dan mudah dikerjakan. Untuk kita Lebih membentuk dan fleksibel, sebagainya. ya? Lebih fleksibel. Tapi kelemahan dia cuma dia tak tahan api lah. Ya. Tak tahan panas, haba dia tak tahan. Ni Maknanya PVC. kalau bila dia tak tahan haba, ia tidak sesuai untuk perabot di dapur. Betul, cikgu? Betul. Okey, baik. Tapi dia tahan kali selembab. Itu dia. Okey. PVC. Okey, selain daripada itu, kita dapat juga jenis filem. Filem, okey. Ini jenis filem, datang berbagai-bagai color lah. Biasanya ni saya ada bawakan dua jenis. Ya. Ada dua color di sini. Ini ketebalannya tipis saja, 0.5 mm. Ini biasa orang tampal di dinding. Untuk hiasan dan sebagainya. Tapi kalau di bahagian perabot, kita akan tampal di dalam ruang dalaman lah. Bukan untuk di atas top. Sebab dia, ketahanan dia pun sama juga macam PVC, tapi dia lagi kurang lagi ketahanan dia. Sebab dia lagi mudah rosak. Cikgu ada sebut tadi kita salah satu fungsinya adalah kita tampal di dinding, cikgu. Ya, betul. Maknanya kertas dinding tu salah satu bentuk lamina. Betul. Saya baru tahu. Saya tahu beli je, cikgu. Tengok kat kedai kan cantik kertas dinding ni. Oh, rupanya salah satu jenis lamina. Baiklah. Barulah saya masuk ke kertas ni. Itu dia. Baru sebut tadi saya baru sebut. Ini jenis kertas. Jenis kertas biasanya datang dengan ada gam dia lah, adhesive. Gam dia. Dia macam pelekat, cikgu. Pelekat dia. Ini lebih nipis lah. Ni, jadi kita Dia boleh macam tampal stiker kat belakang. Stiker, ya. Jadi kita boleh tampal di mana-mana tempat yang sesuai. Dia tak tahan panas. Tapi dia menampakkan kecantikan lah. Betul. Dari segi decoration dan sebagainya. Jadi untuk tujuan cantik-cantikkan bilik, cantik-cantikkan ruang, ya, mungkin betul. meja tu dah boring, cikgu. Tengok warna hitam, dia setahun dah warna hitam. Kita belilah. Janganlah tunggu setahun. Jangan tunggu setahun. Sebulan sekali kita tukar. Sebulan sekali tukar. Baik, cikgu. Okey. Selain itu, Nisa, di pasaran juga terdapat lamina yang telah siap sedia pada papan. Ini papan plywood saya tunjukkan ni pelajar-pelajar semua. Kalau kita lihat papan plywood ni tak menarik, kan? Permukaan yang kasar dan warna yang tak menarik. Betul. Jadi lamina tadi dia ditampalkan pada permukaan papan plywood. Jadi dia dah siap dah. Dia nampak lebih eksklusif, dia lebih cantik. Ya, betul. Jadi kita terima dan terus melakukan kerja-kerja perabot. Okey, ini ada dua jenis lamina yang kita saya bawa lah. Jadi dia lebih menarik lah. Tapi masih mengekalkan corak alur kayu. Ya, Cumanya betul. dia ada warna yang cerah sedikit, yang ni Betul. mungkin warnanya pekat sedikit, ya, cikgu. Okey, baik. Jadi Cuma bergantung design dia tu tak asli lah. Macam veneer tadi. Jadi itulah kita boleh banyak pilihan yang kita buat. Okey. Jadi malangnya hari ini saya tak dapat nak bawa jenis veneer. Veneer tadi yang Cikgu Fauziah dah terangkan, iaitu lapisan kulit kayu. Dia lebih menarik lah. Okey, selain itu Lisa, ni bahan-bahan dah ada. Ya. Untuk bahagian tepi, tepi perabot dan sebagainya, kita ada jalur lamina. Jalur lamina namanya, cikgu. Jalur lamina. Okey, inilah jalur lamina. Ia ada banyak saiz lah mengikut ketebalan tepi sisi perabot kita. Jadi ianya datang dalam bentuk gulungan lah macam ni. Satu. Berapa meter kita nak beli? 100 meter? 200 meter? Ikutlah keperluan yang kita nak. Jadi, inilah dia jalur lamina ataupun strip edging.
Dia datang berbagai-bagai color. Tapi dia perbuat daripada PVC lah. Untuk itu dia mudah kita selenggara, kita potong dan sebagainya. Maknanya kan cikgu, contohlah ya di rumah kita ada perabot yang kita dah sedia beli. Lepas tu permukaan dia mungkin dah rosak. Macam cikgu cakap tadi, janganlah tunggu setahun kan, sebulan sekali, beberapa bulan sekali. Bila dah rosak, inilah yang kita perlu beli untuk gantikan di bahagian tepinya. Khususnya untuk raya ni. Ya, cakap pasal raya ni 3 hari ni sempat lagi. Sebab mudah saja, nanti saya akan terangkan macam mana proses itu dilakukan. Semua orang boleh melakukan. Baik. Okey, ini tadi bahan-bahan saya. Saya terangkan, saya rasa jelas. Di sini saya akan terangkan pula tentang peralatan. Peralatan. Oh maaf, satu lagi, bahannya. Ni. Untuk melekatkan lamina tu ada satu lagi bahan iaitu gam. Gam ni gam yang sesuai untuk lamina glue sentuh. Glue sentuh ni. Jadi gam ni nanti saya akan terangkan macam mana ia berfungsi. Baik cikgu. Lamina. Kalau tak ada ni tak melekat lah Nisa, kan? Nanti sia-sialah ni nak pasang. Ya, betul. Selain daripada tu ada juga kita perlu sediakan tina. Tina ni untuk kita mencuci ataupun kemasiapan yang terakhir. Kita nak bersihkan gam-gam yang melekat pada permukaan perabot dan sebagainya, kita gunakan tina. Taklah melekat dekat tangan, susah kita nak bersihkan. Betul tak? Okey, baik Nisa. Di atas ini juga saya bawakan peralatan-peralatan yang perlu kita sediakan sebelum kita melakukan kerja-kerja lamina tadi. Jadi peralatan yang pertama iaitu peralatan untuk memotong Nisa. Kita perlukan pembaris besi lah. Pembaris besi bersama dengan pisau yang tajam. Pisau dalam ni, menyelenggarakan bahan-bahan ni, peralatan ni diharapkan berhati-hati. Rakan-rakan semua berhati-hati ya. Okey, baik. Keselamatan perlu dijaga. Betul cikgu. Jadi pisau yang tajam sebab kita nak memotong lamina yang keras nanti, ataupun PVC. Okey, kita ada peralatan pemotongan. Selain itu, kalau kita menggunakan lamina Formica, sudah pasti dia tebal, lebih daripada 2 mm. Jadi kalau kita potong pakai pisau ni, memang menjadi kesukaran dan hasilnya pun kurang menarik. Jadi di sini kita boleh gunakan mesin. Ini mesin trimmer. Mesin ni digunakan supaya kita kerja lebih lancar, hasil yang lebih menarik. Maknanya potongan tu akan jadi lebih kemas. Lebih kemas dan cantik. Baik. Mengikut kesesuaian ni lah. Nanti kita try, boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, ni biar untuk pemotongan. Biar studio ni kita cuba. Ini untuk pemotongan. Okey, selain itu kita perlu ada scraper lah. Scraper ni adalah untuk meratakan gam tadi, untuk kita sapu pada permukaan lamina. Baik. Ni scraper. Ni berbagai-bagai saiz mengikut keperluan. Baik, seterusnya cikgu. Okey. Kita ada kayu pelapik. Kayu pelapik. Ini gunanya untuk apa? Nanti saya akan terangkan kayu pelapik. Kayu pelapik. Kemudian kita ada kertas pasir. Kertas pasir. Ini itu pun untuk kerja-kerja kemasan. Selain daripada itu, kita perlukan masking tape. Mengikut keperluan kerja kita nanti. Ini semuanya ada lah. Di rumah pun ada. Di bengkel sudah tentu ada. Ya, betul tu. Kita dah pergi kepada bahan-bahan peralatan-peralatan yang diperlukan tiba masa untuk kita lihat bagaimana kita nak buat pemasangan lamina ini. Tetapi sebelum itu, kita berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke Mahir Didik TV KPM. Teacher who gone to incredible
Masih lagi menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Fauzia serta Cikgu Zakaria, kedua-duanya dari sekolah Kolej Vocasional Batu Pahat Johor. Baiklah Cikgu, kita dah boleh mula ke ni kerja-kerja kayu kita Cikgu? Belum Nisa, belum. sabar. Kenapa Cikgu? Kenapa? Tak sabar-sabar lagi Nisa nak buat perabot untuk Hari Raya. Nak beraya ni Cikgu, mestilah nak buat lawa-lawa. Okey, sebelum tu kita memerlukan PPE ataupun personal protective equipment untuk melakukan kerja-kerja kayu jadi yang pertama kita gunakan mask. Ini untuk melindungi kita daripada habuk-habuk kayu masuk dalam sistem pernafasan. Kemudian yang kedua kita kena gunakan juga goggle. Cuba pakai. Jadi bergaya sungguh. Walaupun kita nak buat kerja tetap bergaya. Masih bergaya. Okey, goggle ni tujuannya, fungsinya untuk melindungi mata kita daripada habuk kayu. Baik, dan juga kadang-kadang terpelanting terpelanting habuk-habuk kayu itu serpihan-serpihan kayu. Terutama sekali masa kita menggunakan mesin lah. Betul, baik. Okay. Dan yang akhir sekali, bukan kalau saya rasa masa ni kawan-kawan saya tengah buat biskut raya kan, mungkin tengah masang apron. Tapi untuk kerja kayu pun kita kena pakai apron. Kenapa, ini untuk melindungi baju kita daripada kotor dan juga kalau kita tengok material dia agak tebal. Jadi melindungi tubuh badan kita. Okey, baiklah. Jadi bila kita dah ada PPE semua, keperluan untuk kita mulakan kerja-kerja kemasan lamina kita, dah boleh mulakan Cikgu kan? Betul Zah. Baik. Jom Cikgu. Tak sabar tadi kan? Ya, tak sabar. Okey, hari ini kita terus masuk kepada kerja-kerja untuk lamina. Okey, Nisa. Saya mengambil satu meja kecil lah. Meja ni sebenarnya saya dah siapkan sebenarnya. Tapi hari ini kita boleh buat macam mana kaedah dia untuk pemasangan. Okey, untuk itu kita dah sediakan bahan-bahan dia lah. Terlebih dahulu bahan-bahan tadi kita dah siapkan. Yang ini bahan yang kita nak tampalkan adalah bahan melamin lamina. Melamin lamina. Baik Cikgu. Jadi warnanya menarik tak? Ya, boleh cantik. Buat raya tak? Boleh buat meja baru. Jadi di sini sebenarnya top lah. Top meja tadi saya keluarkan. Kalau kita lihat ni diperbuat daripada MDF. Dan tentu MDF. Jadi permukaan ni tak cantik, tak menari kan. Jadi ini perlukan satu kemasan yang terakhir. Perlukan satu kemasan yang terakhir di mana kita akan melekatkan lamina di atas permukaan dia. Baik Cikgu. Boleh kita mulakan? Boleh Cikgu, silakan. Okey, baik. Jadi bahan kita dah sediakan. Ini tak dulu. Okey. Okey. Langkah yang pertama kita perlu merancang tanda belajar-belajar semua Jadi bahan ni tadi, ini adalah top meja tadi. Okay, kita perlu letakkan pada bahan lamina dan kita ukur mengikut ukuran yang sepatutnya. Okey. Kita merancang tanda. Kita tandakan. Rancang tanda. Kemudian kita buat pemotongan. Bila kita dah garis tu kita akan potongkan. Ya, betul. Kalau tak ada guide ni kita masalah. Kita terus saja potong, gunakan pisau yang tajam. Gunakan pisau. Kalau bahan lamina yang ini kita masih boleh gunakan pisau Cikgu kan? Ya, betul. Yang nipis macam ni. Nanti ada satu masa kita gunakan mesin. Ya, baik. Kepada murid-murid di sekolah, murid-murid Kolej Vocasional Batu Pahat, kalau buat kerja-kerja yang melibatkan peralatan tajam, berhati-hati. Betul. Kita tak naklah nanti cedera-cedera ya. Untuk itu mudah je Nisa. Terus patah. Terkejut saya Cikgu. Dia dah dipatahkan. Baik. Walaupun dia keras tapi ada cara kemahiran dia. Itu yang kita nak kena belajar. Betul. Kita nak mahirkan diri kita. Ya. Okey, kita dah ada kedua-dua belah permukaan. Dah siap sedia. Okey, proses yang berikutnya kita perlu menyapukan glue pada permukaan kedua-dua belah permukaan ni. Permukaan lamina dan juga permukaan top meja tadi. Baik Cikgu. Jadi nak lakukan bersama? Boleh Cikgu. Boleh. Cikgu tunjukkan kepada saya bagaimana. Okey, kita perlu ada gam. Perlu ada gam. Contact glue. Okey. Contact glue. Kalau takut melekit ke apa jangan takut itu sebab tadi kita ada tina untuk bersihkan kesan-kesan gam. Tak ada masalah. Dan kita perlu ada scraper. Jadi kita akan sapukanlah pada kedua-dua belah permukaan. Diingatkan kepada murid-murid sekiranya sedang melakukan kerja-kerja kayu ini, apa yang perlu adalah goggle dan juga pelitup muka. Ini kita nak tunjukkan contoh pada kita. Okey.
Kalau pada kertas Nisa, kita sapu glue pada kertas saja kan? Ya, betul cikgu. Bukan pada tempat yang kita nak tampal. Ya. Tapi untuk perabot kayu ni kita kena sapu glue pada dua permukaan. Kedua-dua permukaan, di mana permukaan tabletop kita tadi dengan permukaan kemasan lamina kita yang akan kita tampalkan sebentar lagi. Gunakan scraper tu, Gunakan tarik scraper. je rata. Pastikan dia rata lah. Ya. Kalau dia tak rata, cikgu apa akan jadi? Dia akan, permukaan dia akan menggerutu. Menggelembung, ya, cikgu. dan Dia tak sebagainya. rata. Jadi kekuatan di situ tak ada. Perekat dia tak ada. Baik. Jadi gam ni kita sapukan rata. Tekan, guna scraper. Okey. Saya sebenarnya dah buat daripada rumah. Tak apa. Kita tunjuk kalau kita saja. nak tunggu gam ni mengering, okey, untuk ilmunya hari ini, gam ni mengering hampir setengah jam, dalam masa setengah jam. Tapi bila dia untuk melakukan proses melekat, sekurang-kurangnya kita maksimumnya 8 jam. 8 jam. 8 jam baru kalau lepas 8 jam dia kekuatannya dah tak ada lah. Jadi sebelum 8 jam tu kita lekatkan lah. Nanti saya akan terangkan macam mana keadaan dia. Boleh. Ini satu contohnya saya dah ada kita dah ada yang kita nak tunjukkan. sebab masa kita tak cukup Lisa. Di sini saya dah gamkan kedua-dua belah permukaan. Contoh yang ni telah digamkan pada tabletop kita. Ini tabletop. Kemudian yang ini kita bawah punya lamina. Yang ini dah digam, yang ini belum belakang digam. dia lamina. Yang ini. Bukan depannya. Ya, jangan pula. Terbalik pula. Belakang dia. Yang macam ni. Okey. Baik. Okey, kita boleh uji sama ada gam ni dah boleh digunakan atau belum. Okey, baik. Cuba Nisa pegang. Saya pegang cikgu permukaan dia. Okey. Okey. Ada sedikit rasa mula Sedikit saja kan. Ini baru 3 jam saya biarkan. Dia boleh bertahan sampai 8 jam. Lepas 8 jam dia dah tak cukup baiklah untuk kita tampal gam. Kekuatan ni dah berkurangan. Jadi kedua-dua belah permukaan kita uji dia kering. Macam tu. Jadi proses pemasangan selepas ini. Okey, saya akan tunjukkan Nisa. Okey. Kita dah lekatkan gam di kedua belah. Dua belah permukaan. Okey. Inilah tadi saya cakap kayu pelapik. Kayu pelapik. Kayu pelapik ni tujuannya untuk kita proses melekatkan lamina tadi. Jadi kalau tak ada kayu pelapik ni dia melekat sebelum waktunya. Jadi kita susahlah nak adjust benda tu. Jadi kita gunakan kayu pelapik ni. Mengikut keperluan lah berapa banyak. Jadi kalau katalah meja tu besar macam mana Nisa? Kita kena kayu yang panjang lah. Kayu panjang dan mungkin lebih daripada 2. Lebih daripada 2. Ya, baik cikgu. Jadi kita yang ini kecil saja kan. Kita gunakan kayu pelapik. Kalau Nisa perasan, kayu ni tak melekat Kenapa dia tak melekat cikgu? Dia tak melekat. Kenapa? Nanti saya terangkan. Okey, selain daripada kayu ni Nisa, kita boleh gunakan kertas. Kertas pun kita gunakan. Gunakan kertas letak gitu. Kalau tak ada kayu lah kan. Nanti kita akan alihkan sedikit demi sedikit kita melekatkan perlahan-lahan. Baik. Okey. Dapat ilmu tu? Dapat. Saya dah boleh nampak bayangannya cikgu. Okey, boleh kita teruskan? Jom cikgu. Okey Nisa. Okey. Tadi kita dah letakkan di sini. Okey, pastikan ni pemikat yang telah kita sapukan gam. Kedua-dua dah kering, betul? Jelas? Okey. Jadi kita cuma letakkan saja di atas sini. Okey. Tu saya cakap, kita jangan terus lekatkan. Kita perlu adjust dahulu. Supaya ianya betul-betul masuk pada permukaan dia tadi. Baik. Okey, barulah kita alihkan perlahan-lahan kayu pelapik tadi. Okey, dia jatuh. Kemudian kita gunakan kain Nisa. Kain untuk ratakan. Kalau kita gunakan tangan sakit. Betul. Kan lagi tangannya halus, betul tak? Itu. Jadi gunakan kain, gosok dengan rapi. Gosok. Perlahan-lahan. Tujuan apa Nisa sebenarnya? Untuk menghilangkan gelembung udara, cikgu. Betul, pandai awak. Kan? Kalau ada gelembung udara, sudah pasti dia tidak kuat lah. Ikatan dia, permukaan dia. Kemudian kita akan nampak satu gelombang. Dah tak cantik lah kan, cikgu. Tak cantik. Mana proses tu gagal lah. Okey, kita terus sapukan. Sampailah ke ujung. Alihkan sedikit demi sedikit. Maknanya kayu tu dianjakkan perlahan-lahan. Dia sebagai pelapik saja. Kalau kertas macam mana tadi? Pun sama juga. Kita tarik pelan-pelan. Sampailah selesai. Okey. Nampak mudah cikgu ya. Tadi saya dah sapu 3 jam yang lepas. 3 jam yang lepas. Tapi masih melekat. Ya. Kan? Ini prosesnya.
dia dah melekat dengan baik sekali. Cantik kan? Yang penting tidak melebihi 8 jam. Ya, betul. Lepas 8 jam, gam pun dah hilang kebolehan untuk melekat dia. Jadi sebelum 8 jam. Sifat kontak glue ni tadi, dia gam dengan gam. Gam yang kering tadi, pastikan gam dah kering dan kering, kemudian lekatkan. Itu konsep dia. Okey. Okey, Nisa. Ini untuk permukaan atas je. Permukaan atas saja. Bagaimana pula permukaan tepi, tepi tu, cikgu. Okey, ini tepi-tepi ni yang biasa kita lihat kalau di meja-meja kan. Di tepi-tepi tu selalu dia tertanggal, cikgu. Betul. Sebenarnya kita boleh repair tu. Mudah saja sebenarnya. Contohlah macam ni. Contohnya, ini. Dah tertanggal. Tadi dah terkopik lah tadi ni. Betul. Datang sini kena angin. Okey. Jadi saya dah sapukan gam tadi, gam Dunlop tadi pada permukaan ni apa tadi? Jalur lamina. Edging strip tadi. Okey. Adakah kita perlu tinggalkan selama beberapa jam juga, cikgu, gam pada jalur tu? Kurang daripada 8 jam. Kurang daripada 8 jam. Baiklah. Okey, kita dah sapu. Pastikan sebelum sapu gam tu kita dah uji dianya tak melekat. Betul? Okey. Tak melekat. Okey, strip ni tadi seperti biasa kita lekatkan saja pada permukaan. Okey, baik. Baiklah, cikgu, baik, hati-hati ya. Boleh tak? Saya tak nampak Dia pusing sikit. Nampak tak? Okey. Kan kita nampak kalau meja mak kita dah terkopik-kopik kan, kita boleh beli jalur lamina ni dan cuba lakukan. Yang penting berhati-hati dalam setiap langkah. Rupanya proses ni mudah saja. Saya tak tahu pun jalur lamina ni boleh dibeli, cikgu, dekat kedai. Dan harganya pun murah sebenarnya. Berpatutan. Untuk rapikan kita akan sapu juga dengan sapu dengan gunakan kain untuk menghilangkan gelembung udara. Okey, dan ianya menjadi rapi lah seperti ini. Okey, siap saja kita dah sapu ni, Sah. Okey, proses selanjutnya kita perlu memotong. Baik. Yes, kita perlu memotong bahagian tepi ni. Tadi kan kita dah tampal, betul? Ya, betul. Kemudian ada lebihan bahagian tepi tadi. Kita balikkan. Ada lebihan tepi kan? Ya. Macam mana kita nak potong ni? Macam mana kita gunakan mesin tadi, cikgu? Mesin yang saya bawa lah tadi kan. Baik. Jadi di sini kita ada demo sikit lah. Apa nama mesinnya, Nisa? Ingat? Alamak, mesin gergaji. Elektrik, cikgu? Mesin trimmer. Sebab kita nak trim. Nak trim. Lebihan. Sebelum tu, Niza, untuk menggunakan mesin kita ada alat PPE yang kita kena pakai. Pakai Google. Baik, cikgu. Dan juga mask, Niza. Kita pakai mask. Sebab di sinilah habuk-habuk kayu akan berterbangan. Jadi kita tak nak terhidu. Habuk-habuk kayu itu masuk dalam hidung, masuk dalam kita punya jantung, cikgu, kan? Bahaya kepada kesihatan kita. Ya, betul. Okey, baik. Inilah mesin trimmer kita tadi. Saya ke sini, cikgu, ya? Boleh, Okey. Saya kena jauh sikit. Saya takut. Saya nak potong bahagian tepi ni saja. Ambil barang saya. Baik, cikgu. Okey. Nisa nak pakai goggle? Boleh juga, cikgu. Maaf ya, cikgu, ya. Okey. Kita sama-sama pakai. Kita cuma larikan saja. Mudah kan? Mudah aja. Tapi untuk menggunakan peralatan ini perlukan kemahiran agar kita tidak tersalah lakukan kerja. Contoh, cikgu boleh tunjukkan di kamera. Ini bahagian tepi dia. Di bahagian tepi yang cikgu dah trim tadi, di mana kita dah dapat saiznya betul-betul ikut saiz tabletop kita tadi, cikgu, ya. Betul. Okey, jadi ini kesan ni lah perhatian. Okey. Untuk kita membuat pemotongan pada jalur pula. Baik, okey. Jalur ni dia terbuat daripada PVC. Jadi kita boleh gunakan pisau sajalah. Ya. Untuk kita kemaskan gereja tu, kita gunakan pisau. Pun mudah saja. Kalau nampak meja-meja lama di rumah tu bolehlah cuba kemasan lamina. Okey, kita potong saja. Okey, baik. Plastik tadi. Oh, macam tu je. Baki-baki tepi-tepi sikit-sikit tu kan. Kita boleh potong menggunakan pisau lah. Sebab yang ini lebih nipis banding dengan yang tadi kat permukaan. Jadi kita boleh gunakan setakat cutter. Maknanya bahagian yang lebih nipis kita boleh gunakan pisau yang tajam. Yang penting berhati-hati. Di kolej ni, pelajar-pelajar saya ramai perempuan. Ramai perempuan? Wah, ya ke? Jadi dia pun boleh melakukan dengan baik lah kerja ni. Ya, saya rasa terinspirasi lah dengan pelajar-pelajar kolej vocational Batu Pahat macam ni. Saya pun boleh lakukan sendiri di rumah, insyaAllah. Okey, selepas kita dah siap, kemasan yang terakhir kita
kita perlu bersihkan dulu gam-gam yang berada di sini. Kalau kita lihat kan, ini sapuan gam yang berlebihan. Jadi kita perlu menggunakan thinner ni saya. Thinner. Okey, baiklah. Sebelum kita tunjukkan kepada anda semua bagaimana kita nak bersihkan pula, nak kemaskan lagi meja ini, kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu-cikgu kerana memberi saya ilmu, pengetahuan dan mendidik kami dengan baik. Terima kasih kerana masih menonton Mahir. Tadi kita dah tunjukkan bagaimana nak lekatkan kemasan lamina kepada tabletop kita dengan pita lamina. Jalur lamina. Jalur lamina. Maaf, salah pula kan. Dan cikgu, kita nak kena bersih-bersihkan ni, ada baki-baki gam lah dekat meja ni cikgu. Betul Nisa. Awak pun nampak kan? Ya, betul. Jadi kita dah bila lihat kat sini adalah lebihan-lebihan gam yang perlu kita bersihkan. Jadi ini adalah kerja yang terakhir, kesiapan kita. Jadi untuk itu kita gunakan thinner lah. Dan juga kain. Kain. Jangan tuang saja thinner di atas tu Nisa. Ya, betul. Kena berhati-hati, tuang sikit demi sedikit agar tidak berlaku tumpahan. Barulah kita sapukan lap kan. Oh, hilang terus. Ya, mudah. Macam magic lah cikgu. Dia mudah untuk kita lakukan Mungkin cikgu boleh tunjukkan sikit meja tu. Macam tu. Hilang terus. Busuk-busuk mana yang bahagian gamnya tebal sedikit, mungkin kita perlu tambah sedikit thinner. Betul. Sedikit demi sedikit untuk kita memastikan akhirnya nanti meja tu cantik macam baru. Terus hilang, kemas dah. Jadi jangan risau sangatlah ya kan cikgu kalau kita ada gam-gam yang terlebih-lebih tu. Inilah cara dia untuk kita membersihkan permukaan dia. Kalau ada meja yang lama di rumah dah jadi nampak macam baru. Kalau ada yang nak melakukan kerja daripada orang kata daripada kosong, belilah bahan-bahan, dapat dah sebuah meja. Jadilah hasilnya Nisa kan? Ya, dah boleh raya dah ni cikgu. Meja baru. Boleh dah. Itulah Nisa, saya nak pesan dekat penonton yang masih ada perabot lama ni, kalau ada bahan lamina yang macam kopik sikit, jangan buang. Betul. Yang mana boleh diselamatkan, kita selamatkan. Kita selamatkan. Jadi itu dapat menjimatkan wang kita, cikgu. Wang kita tu boleh guna untuk simpan ataupun untuk perkara yang lebih penting di lain masa. Cikgu, sebenarnya saya teruja dengan apa yang saya lihat sebab saya baru tahu, boleh buat sendiri rupanya lepas ni. Tapi kita telah pun tiba di penghujung rancangan lah, cikgu. Mungkin Cikgu Fauziah boleh kongsikan apa rumusan yang kita belajar pada hari ini berkenaan dengan topik kita. Silakan, cikgu. Okey, sebagai rumusan, Nisa, pada hari ini pelajar-pelajar diharap dapat mempelajari ataupun memahami konsep kerja-kerja lamina di mana kita mengglukan bahan lamina kepada perabot kayu kita dan juga macam yang saya cakap tadi kepada penonton yang masih boleh selamatkan perabot lama tu, kita ikut langkah-langkah yang Cikgu Zack terangkan tadi. Daripada rancang tanda, memotong bahan lamina, mengglu dan akhirnya mengemas dengan menggunakan thinner. Dengan itu kita dapat perabot lama tapi nampak macam baru. Dapat merayakan Hari Raya Aidilfitri ini dengan penuh kemeriahan. Betul. Selamat Jiran Hari Raya Aidilfitri. Jiran pun tak tahu sebenarnya kita buat balik. Okey, kita dapat lihat di hadapan ni ada satu barang yang mungkin cikgu boleh terangkan kepada penonton kita. Okey, di sini ada hasil-hasil pelajar sajalah yang membuat. Ini adalah tray kayu yang digunakan lamina sebelah dalam dia. Baik. Ini tray bolehlah buat. Gunakan kemasan lamina di bahagian dalam. Boleh letak barang. Ada jugalah bahan-bahan yang lain sebagai replika dan inilah kerusi, mini kerusi. Ini lamina disampaikan di sini. Kalau kita ada mini meja, ini mini kerusi. Sesuai untuk kanak-kanak. Tu kuat tak tu cikgu kalau saya nak duduk tu? Tak boleh lah Nisa. Tak boleh lah. Kanak-kanak bawah umur kanak-kanak boleh lah. Saya dah berapa puluh kilo pula cikgu. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zakaria atau nama glamournya Cikgu Zak. Saya baru dengar tadi Cikgu Zak dan Cikgu Fauziah dari College Vocational Batu Pahat kerana berkongsi dengan kita berkenaan dengan kerja-kerja lamina dan juga kemasan lamina pada perabot. Mungkin Cikgu Zak atau Cikgu Fauziah boleh kongsikan sedikit kata-kata akhir kepada semua yang menonton. Silakan cikgu. Yang paling penting sekali untuk belajar-belajar dan juga penonton-penonton di rumah,
adalah minat kita. Kalau kita minat, apa saja pun kita boleh lakukan. Betul tak, Liza? Betul. Jimat, cantik dan menarik. Barulah, bom. Bom, bom. Baiklah, Cikgu Fauzia, silakan. Seperti yang saya katakan tadi, kita masih boleh membuatnya di rumah dengan skill ataupun langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Cikgu Zack tadi. Baik. Maka kita boleh menyambut Hari Raya ni dengan lebih meriah lah. Ya, betul. Sebab perabot lama tapi nampak baru. Jimat pun jimat. Ya, dan betul. bahan-bahan tadi Cikgu Zack ada sebut sangat berpatutan harganya. Boleh dapatkan di pasaran. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Fauzia. Sama-sama. Cikgu Zack, sekarang saya pun dah minat nak buat meja, nak cantikkan rumah saya bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri yang akan tiba dalam pada menyambut Aidilfitri. Jangan lupa tetaplah menjaga SOP. Terima kasih kerana menonton Mahir. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Didik TV KPM